Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Terima kasih kepada Talib sebentar tadi. Dan kita teruskan perkongsian pada pagi ini dengan topik yang kita bawakan, simpanan bank akhirat. Kepada anda di luar sana, kita sama-sama dengar dan kita nak mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan topik kita. Kita bersama dengan jurucakap Surau Al-Islah Seksyen 7 Shah Alam, bersama dengan Al-Fadil Ustaz Hassan ataupun Imam Huda Hassan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, berkenaan dengan topik kita, simpanan bank akhirat. Kalau kita lihat, kalau simpanan kita di dunia ni, ramai orang yang mengumpul harta, mengumpul wang, mungkin mengumpul keluarga. Saya tahu ini, dan ini kita pergi kepada akhirat pula Ustaz. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan simpanan bank akhirat? Simpanan bagaimana? Silakan Ustaz. Terima kasih Allah, penonton TV Al-Jira. Assalamualaikum yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bank simpanan akhirat, ya, sebenarnya bank ini telah belum boleh withdraw lagi, tak boleh buat keluar lagi, tetapi bank akhirat ni kita boleh mula menyimpan di dunia lagi. Dan perkara ini telah dibuat oleh para sahabat, para tabi'in, yang mana mereka tahu kewujudan bank akhirat ni, sehingga mereka bila tahu, mereka pulun sehabis-habisan untuk menyimpan dalam bank akhirat yang telah wujud di dunia ini. Sebab tu bulan Rajab, bulan yang penuh kemuliaan, selain daripada bulan Ramadan yang Allah Ta'ala sebut sebagai bulan haram, ya. Salah satunya itu bulan Rajab yang sedang kita berada dalamnya, dan kita dah dekat dengan 27 Rajab. Kebanyakan ulama mengatakan Isra' Mi'raj. Semua saya nak petik, ya Allah dan penonton sekalian. Kata Abu Bakar Al-Warraq dalam kitab Lataiful Ma'arif menyebutkan bulan Rajab ini adalah bulan untuk kita menanam benih. Ya. Bulan Syaban, bulan hadapan, bulan Syaban yang tak lama lagi akan muncul tiba, bulan untuk kita tanam, kita tuai, kita bajai dan sebagainya. Ya, kita jaga tanaman pokok kita ni. Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita memetik hasil tanaman. Kita ambil hasil dia, dah dapat makan. Kalau kata buah durian tu dah boleh makan, durian musangking tu, ya. Tapi dia musangking takkan tiba-tiba ada. Dia kena tanam daripada anak pokok dan sebagainya. Maka nak tanam pokok ni bulan Rajab, menurut kata seorang ulama namanya Abu Bakar Al-Warraq. Jadi sebenarnya saya nak mengajak kepada penonton yang dirahmati Allah sekalian, yang budiman, yang dermawan ini, jom kita sama-sama menanam benih di bulan Rajab ini, iaitu dengan kita memperbanyakkan amalan kita dengan amalan infak dan sedekah. Itulah bank akhirat yang telah wujud di dunia dengan kita infak, wakaf dan sebagainya. Sebab tu saya nak mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita contoh, ya, seorang sahabat Nabi Abu Talhah radhiyallahu anhu, bila turun ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sadaqallahul azim. Ya, Allah Taala sebut apa? Tidak sampai kebaikan sehinggalah engkau memberikan apa yang kau cintai. Maka Abu Talhah ni kan, Ola dan penonton sekalian, beliau ini bila turun ayat ni, dia pulun habis-habisan, dia bagi apa yang paling disayangi, itu satu kebun, namanya kebun Biroha, yang mana kebun ini sangat mahal tanahnya, sangat-sangat strategik kawasannya, tapi itulah yang paling dicari dan itulah yang diberikan kepada diinfakkan untuk, masya-Allah, diwakafkan untuk umat Islam. Sebab tu saya nak mengajar cerita tentang surah Al-Islah Seksyen 7 ni, Allah, ya, penonton sekalian. Kita surah Al-Islah ni telah berusia puluhan tahun, ya, dan surah ni terletaknya di Seksyen 7 Shah Alam, yang mana kawasan ini agak padat dengan penduduk, dan ramai juga student daripada universiti tempatan, antara student UiTM dan juga pekerja-pekerja hospital yang berdekatan selalu mengimarahkan surau kita ni. Surah ni tak besar mana tuan-tuan dan puan kalau tengok, ya, dan surah ni agak daif lah dari segi seni binaannya, yang mana kalau tengok dalam video yang tertera di kaca TV, kita nampak kalau hujan tu lah kan, hujan tu, ya Allah, kita terpaksa tadah besin lah, baldi, sebab kebocorannya agak kritikal, yang agak teruk. Dan juga untuk makluman penonton sekalian, di surau Al-Islah ni kita ada student sekolah tahfiz, yang mana tahfiz ni memang di bawah surau sendiri. Dan pelajarnya sekitar 50 hingga 60 orang, dan pelajar-pelajar ni, masya-Allah, mereka
duduk asramanya berdekatan rumah yang berdekatan dengan surau, kita sewa dan kita dirikan asrama, dan pelajar-pelajar ni dia menghafaz di dalam surau ni. Dan bila saya melihat kawasannya agak kurang selesa. Kerana apa? Kerana dekat situlah tempat ruang solat, dekat situlah mereka nak menghafaz. Kemudian kita kata tak berapa nak kondusif lah ya, kurang keselesaan. Saya sendiri biasa pergi surau ni, saya tengok, saya bersembang dengan pengurusi, saya kata pengurusi macam mana ni student nak menghafal kat sini kan. Sebab kita faham kalau orang nak menghafal Quran, dia kena tempat yang selesa kan. Jadi ini dia orang tengah-tengah hafal, orang datang nak solat lah. Jadi tak berapa nak selesa. Sebab tu surau Al-Islah Seksyen 7 kita nak bangun, nak naik taraf, jadikan 2 tingkat, supaya tingkat 2 tu boleh jadikan kawasan khusus untuk anak-anak tahfiz ini, untuk mereka menghafaz Quran. Ya, dekat situlah mereka hafaz Quran, aktiviti dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, ruang ni juga jadikan tempat solat. Sekarang ni kalau kita tengok keadaan yang ada sekarang ni, memuatkan sekitar 1,000 orang begitu saja. Tetapi insya-Allah kalau siap surau ni, kita akan dapat sekitar 2,000 orang jemaah. Yang mana kita kena buat basement di bawah surau ni sebab kawasan dia agak limited. Sebab tu saya nak mengajaklah tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama menyumbang untuk projek Bank Akhirat ini, yang mana kita boleh salurkan ke terus Bank Islam, akaun Bank Islam yang tertera di kaca TV. Boleh ambil, kalau ada kamera tu boleh ambil, ataupun boleh tengok balik dari Facebook TV Al-Hijrah, dan sampaikan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita ni kejarlah saham akhirat, tanamlah ya benih di bulan Rajab ini. Kalau kita tengok berapakah dana yang kita perlukan, iaitu sebanyak 10 juta ringgit. 10 juta ni sebenarnya tak banyak mana dengan keadaan faktor sekarang ni, semasa kewangan yang barang kos semua mahal kan. Jadi kita memerlukan lagi 9.7 juta lagi. Semaknanya dalam kita hanya dapat kutipan sekarang 300,000. Kita memerlukan 9.7 juta lagi. Untuk memerlukan projek ini kita perlu ada 5 juta. Sebab tu saya minta kepada mungkin ada badan korporat ataupun mana-mana syarikat yang mungkin nak bayar zakat ke apa, boleh berhubung dengan pengurusi kami Surau Al-Islah, Profesor Dr. Haji Muhammad Rahimi di talian 019 357 2561 ya, 019 357 2561. Boleh terus ke Bank Islam, projek wakaf Surau Al-Islah 12038010048862. Ambil boleh screenshot ataupun ambil gambar di skrin. Dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, percayalah ya, bukan kata saya tapi kata Nabi, da'u mardakum bisadaqah, ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Sebenarnya ni banyak orang sakit macam-macam, pelik-pelik ada ya, sakit jiwa pun ada, sakit hati pun ada kan, stres pun satu penyakit. Sebab tu insya-Allah dengan kita yakin dengan hadis Nabi ni, dengan sedekah ini boleh mengubat jiwa. Ya, boleh menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Padahal tak ada kaitan pun sedekah dengan sembuh penyakit, tapi ini rahsia yang Allah Taala sebut, yang disebut oleh Nabi SAW. 1001 yang manfaat bila dengan amalan sedekahnya. Jom kita sama-sama menyumbang untuk projek surau wakaf Surau Al-Islah ni, insya-Allah tuan-tuan dan puan. Insya-Allah, itu dia segala maklumat dah pun tertera di kaca TV anda. Boleh terus hubungi mereka untuk mengetahui dengan maklumat dengan lebih lanjut, ataupun boleh terus salurkan sumbangan kepada nombor akaun yang tertera. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Imam Muda Hassan selaku jurucakap Surau Al-Islah Seksyen 7 Shah Alam, kerana bersama dengan kita pada pagi ini berkongsikan sedikit info ataupun sedikit ilmu berkenaan dengan simpanan bank akhirat, dan juga memberi peluang untuk kita, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Allah. Dan kepada anda, teruskan bersama kami dalam Assalamualaikum. Kita akan jumpa lagi selepas ini, insya-Allah.